Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat, mengurniakan kepada kita pelbagai kebaikan, dan mudah-mudahan kita sentiasa terus bersyukur dan bersyukur pada Allah. Apa juga yang datangnya daripada Allah, yang boleh jadi ada ketikanya kita nampak ia berbentuk nikmat, benda yang kita suka, benda yang kita gembira. Jadi ada ketikanya kita nampak ia sebagai suatu ujian, suatu benda yang memerikkan. Tetapi percayalah, kedua-duanya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bila datangnya daripada Allah, ia adalah suatu kebaikan. Ia adalah suatu kebaikan. Boleh jadi kita tak nampak lagi hikmah apa yang kita akan dapat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih bersama dengan saya Ustaz Rosman dalam sesi Sapa Rohani. Sapa Rohani tuan-tuan, pakat-pakat peringat, hashtag pakat-pakat peringat. Jadi Alhamdulillah buat sahabat-sahabat yang mungkin pertama kali selepas kita dah melalui ataupun mengadakan sesi Sapa Rohani ni dah 2 malam ke 3 malam dah. Jadi malam ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang ada yang dah lama sangat tak berjumpa. Jadi kita nak fokus pada satu tajuk, iaitu tangisan berpahala. Tangisan berpahala. Kita semua ni tuan-tuan menangis. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan tangisan berpahala tu? InsyaAllah dengan kita menangis tu kita dapat pahala, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, Sapa Rohani pakat-pakat, hashtag pakat-pakat peringat. Sapa Rohani triple P, pakat-pakat peringat. Maka saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, pakat-pakat peringat yang kita boleh buat ni apa dia tuan-tuan? Boleh kita pakat-pakat kongsi sesi perkongsian daripada saya ni, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat pada semua yang mendengarnya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak melalui ataupun nak mengikuti perbincangan selanjutnya dalam sesi ini, marilah kita sama-sama berzikir. Zikir rasmi ataupun zikir sesi Sapa Rohani. Semalam kita dah zikir dah tuan-tuan. Jadi malam ni kita mula dengan zikir sikit. Zikir ni saya namakan sebagai zikir untuk ketenangan hati. Ada ketikanya ujian, cabaran hidup, masalah yang menimpa kita sebagainya. Perkara pertama saya sebut semalam tuan-tuan, hati kita kena tenang. Hati kita kena tenang untuk kita fikirkan secara rasional. Perkara pertama yang kita perlu buat, hati kena tenang. Bila hati tenang, dia boleh menghantar signal ataupun menghantar arahan kepada akal kita supaya melakukan perkara yang rasional. Bila hati tak tenang, boleh jadi signal yang dihantar maka akan menjadi satu perkara yang emosional, beremosi, nak marah, mengamuk sebagainya. Jadi apa juga perkara yang berlaku dalam hidup kita, perkara pertama sekali adalah kena tenang. Allah uji kita, Allah bagi apa-apa perkara yang menyesakkan hidup kita, yang nak menguji ketabahan hidup kita, ada kalanya kita cepat melatah. Baik, untuk mengelakkan ataupun untuk memastikan perkara itu berada dalam tahap minimum, hati kita kena tenang dulu.
Allah uji dengan COVID-19. Okey, dalam keadaan macam-macam, khususnya yang kerja sendirilah tuan-tuan. Apa nak kena buat ni? Jadi kena tenang dulu. Macam mana cara nak kita tenang? Tak ada cara lain kecuali kita balikkan perkara ni ataupun serah kembali kepada Allah untuk Allah tenangkan kita. Antaranya macam mana tuan-tuan? Inilah zikir yang boleh kita baca ataupun kita boleh lagukan. Lagukan bersama tuan-tuan. Tuan-tuan baca je banyak je, walaupun mungkin ada orang berzikir dia tak tahu pun maknanya, tapi bila berzikir tu dia rasa tenang. Rasa tenang. Kadang macam contohlah orang bukan Islam, yang masuk Islam tuan-tuan, yang masuk Islam. Tiba kita tanya pasal apa masuk Islam, dia kita tak tahu. Tiap-tiap pagi dia dengar bunyi azan ataupun dia dengar azan daripada masjid dekat rumah dia. Bila dia dengar azan dia rasa tenang. Dia rasa macam seronok dengar azan tu. Jadi tuan-tuan, dia bukan tahu makna pun tentang azan tu, tetapi kalimah dalam azan itu mendatangkan suatu kegetaran dalam hati dia, mendatangkan suatu ketenangan dalam hati dia, dan bukan sebab kalimah tu, sebab Allah yang mendatangkan benda itu dalam hati dia, membuatkan dia rasa seronok bila dengar azan, dan dia nak tahu lebih lanjut asbab kepada hidayah Allah tu. Macam tu juga zikir ni. Bila dengan zikir ni tuan-tuan, dia membuatkan bila hati kita rasa tenang, kita rasa sayu, maka pada saat itu kita boleh berfikir secara rasional. Apa zikir dia tuan-tuan? Semalam kita dah zikir dah. Malam ni kita zikir sekali lagi tuan-tuan, insya-Allah. Suara saya tak sedap mana, tak sedap mana. Jadi jangan fokus pada suara, fokus pada zikir tuan-tuan. Sagi dia suara, kalau suara macam penyanyi nasyid lagi sedap lah. Baik, sama-sama tuan-tuan kita boleh zikir ni insya-Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Tuan-tuan, 4 saja, 4. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh tuan-tuan, kita boleh lagukan. Apa maksud dia? Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Tuan-tuan, saat kadang-kala berlaku dalam hidup kita, tak ada siapa pun bersama dengan kita. Tak ada siapa pun tuan-tuan. Ada saat kita susah tuan-tuan. Kita susah ni, tak ada siapa pun yang mampu tolong kita. Bukan mereka tak mahu tolong kita, mereka tak mampu nak tolong kita. Kita nak pergi minta tolong mereka tak boleh nak tolong kita. Ada saat kita rasa habis dah, kita tak ada dah, kita keseorangan. Tetapi tuan-tuan, dengan kita ucap zikir ni, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, nak memberitahu pada kita, tanam dalam diri kita, saat tak ada siapa pun manusia ataupun makhluk Allah yang akan bersama dengan kita, Allah ada bersama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, maka yang kedua, wa ni'mal wakil, dah kita bagi tahu lah, cukuplah Allah bagiku. Sebagai apa tuan-tuan? Sebagai sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik pelindung, Allah yang lindung kita. Kita nak ke mana sekalipun, alhamdulillah kita selamat pergi balik, dan kita sihat tubuh badan, semuanya dengan kurniaan Allah. Kita di peringkat usaha saja tuan-tuan, kita di peringkat ikhtiar, tetapi Allah yang melindungi kita, yang memberi perlindungan pada kita. Yang kedua, yang ketiga, fa ni'mal maula. Fa ni'mal maula, Allah sebaik-baik penjaga. Allah jaga kita tuan-tuan, daripada ditimpa musibah, ataupun Allah jaga kita daripada duduk dalam keadaan ketakutan. Allah bagi benda-benda tu pada kita. Allah bagi benda-benda tu pada kita. Dan last sekali, sebaik-baik penolong. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, di sisinya tidak ada yang mustahil. Minta tolong dengan Allah, minta pada Allah. Allah suka tuan-tuan kita minta pada dia. Bila kita minta pada dia, kita sedang merendahkan diri kita. Kita ni hamba je, tak ada apa pun tuan-tuan. Tak ada apa, jangan pernah bangga dengan apa yang kita ada. Semuanya milik Allah. Semua milik Allah.
Maka bila kita ucap zikir ni dan kita faham maksud dia, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik yang memberi perlindungan, fa ni'mal maula, maka Allah jugalah yang sebaik-baik penjaga, wa ni'man nasir, dan Allah lah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Maka insya-Allah hati kita akan pasak dalam diri kita, dalam kepala kita, segalanya adalah pada Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah ini zikir rasmi, zikir rasmi rancangan ataupun siri Sapa Rohani. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru bersama dengan saya, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairul jazak. Semoga Allah mengganjari ganjaran kebaikan yang sebanyak-banyaknya buat sahabat-sahabat yang bersama dengan saya, tuan-tuan. Dalam tempoh PKP dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Jadi saya hidupkan semula siri Sapa Rohani ni, yang last kita bersiaran pada tahun bila, tuan-tuan? 2 tahun lepas, 2018. Jadi kali ini kita nak hidupkan semula setiap malam pukul 11 malam dengan pelbagai tajuk tentang kehidupan, kita. Apa yang kita boleh buat. Cuma tuan-tuan, ingat Sapa Rohani hashtag pakat-pakat peringat. Hashtag pakat-pakat peringat Sapa Rohani ni. Jadi tuan-tuan, cara macam mana kita nak pakat-pakat peringat, selain pada tuan-tuan ikuti sesi bersama dengan saya ni, tuan-tuan, maka bolehlah pakat-pakat share, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan itu juga adalah kebaikan bila kita share benda-benda baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Pada malam ni, tuan-tuan, pada malam ni kita nak cerita tentang menangis. Macam kita sebut tadi, tuan-tuan, tentang menangis. Ramai orang menangis. Orang utara panggil teriak. Orang utara panggil teriak. Jadi kita nak cerita kebaikan teriak, kita nak cerita kelebihan teriak. Kita nak cerita teriak yang boleh mendapat pahala. Teriak ni pun boleh mendapat pahala. Dengar Ustaz Azki Hafizi berceramah, ramai orang kata Allah boleh teriak. Boleh teriak. Ada dengar kawan ni ceramah boleh teriak. Dengar Ustaz Abid Liu boleh teriak. Alhamdulillah, semua tu baik, teriak. Pasal apa kita teriak? Sebab kita ada hati. Manusia ada hati, tuan-tuan. Jadi ada orang dia tak boleh teriak walaupun dia ada hati. Yang tu dia malah hati yang lembut, hati yang keras. Baik. Jadi kebaikan teriak. Dengan teriak ni, tuan-tuan, teriak pada tempat yang betul. Yang pertama, teriak pada tempat yang betul. Yang pertama teriak. Kalau sebut menangis tu, bahasa baku lah, teriak ni orang utara kata teriak. Ataupun orang utara panggil riau. Riau ni utara sungguh lah. Baik, bila sebut tentang teriak, teriak yang manakah yang boleh menjadikan hati kita lembut? Hati lembut. Bila hati lembut, apa juga keadaan yang menyentuh hati dia akan teriak. Tetapi permulaan untuk jadi lembut, kena teriak. Maksudnya dia akan teriak pada benda-benda yang mendatangkan kebaikan. Teriak yang boleh menyentuh dia. Baik, ada beberapa. Saya senaraikan 6 kriteria teriak yang berpahala. Benda ini, tuan-tuan, ada disebut dalam hadis. Bukan 6 benda ni sebut hadis. Ada di kalangan teriak ni yang Nabi sebut dalam hadis. Teriak yang mendatangkan pahala, teriak yang merupakan kebaikan. Apa maksud teriak berpahala? Iaitu teriak yang menjadikan kita manusia yang lebih baik daripada sebelum tu. Maksudnya, dengan kita teriak tu, kita akan jadi lebih baik. Dengan teriak tu menjadikan diri kita bertambah baik. Bukan cakap lebih baik, bertambah baik. Dengan teriak tu, dengan teriak. Cuba kita fikir asal, tuan-tuan. Kalau kita teriak sebab tengok cerita Hindustan, adakah dia akan menjadikan kita lebih baik ataupun bertambah baik? Jadi kalau kita tengok cerita Hindustan, cerita tentang pentingnya hubungan kekeluargaan, tengok Allah teriaknya, sayunya, dan lepas tu mendatangkan kebaikan pada diri kita, mendatangkan kebaikan dari sudut kita teringat betapa seronoknya keluarga, kena jaga hubungan keluarga, maka itu juga teriak yang berpahala. Maksudnya hasil daripada kita tengok tu menyedarkan kita, kita kena guna peluang untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Jadi itu contoh. Bila kita teriak tu, benda tu boleh mendatangkan kebaikan pada diri kita dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang bersama dengan saya, Alhamdulillah, saya tengok ramai sahabat-sahabat yang ada yang mungkin saya belum pernah jumpa, ada yang pertama kali, yang dah lama tak jumpa. Sahabat saya satu rumah sewa, saudara Hafiz pun lama dah tak jumpa, tapi mengikuti perkembangan daripada masa ke masa. Maka tuan-tuan,
Siapa rohani bersama dengan saya Ustaz Rosman, pakat-pakat peringat, dan kita pakat-pakat share insya-Allah video ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ia juga adalah pahala. Apa indikator untuk dapat pahala? Benda tu mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan bila benda baik dan baik, kita dah cerita dah 2 malam lepas apa cerita benda baik ni. Satu, mesti kerana Allah. Satu, amalan itu tidak bercanggah dengan apa yang ditetapkan agama, itu kebaikan. Maka teriak kerana Allah dan juga benda itu tidak bercanggah dengan agama, tak ada masalah. Maka dia ada suatu kebaikan. Baik tuan-tuan, saya bagi contoh. Dalam satu hadis, tuan-tuan tengok, dalam satu hadis Nabi SAW menyebut. Kita nak baca hadis tuan-tuan. Satu hadis je malam ni. Nabi sebut, "Ma min 'abdin mu'min yakhruju min 'ainaihi dumu'un wa inna kana mithla ra'si dhubab wa in kana mithla ra'si dhubab min khasyatillah thumma tusibu syai'a min hurra wajhihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Tidak ada seorang hamba yang beriman yang keluar daripada kedua matanya air mata. Maksudnya teriak lah. Maksudnya teriak. Jadi bila keluar air mata, apa siapa keluar air mata tu? Baik. Tapi Nabi hurai lagi yang kata keluar air mata tu sekurang-kurangnya tuan-tuan, sekurang-kurangnya keluar air mata ni, keluar air daripada mata. Keluar air mata daripada mata. Jadi keluar air daripada mata. Sekurang-kurangnya ataupun walaupun ia sebesar kepala lalat. Allahu Akbar. Kita teriak sikit je tuan-tuan. Teriak sikit. Kita teriak sikit tuan-tuan, walaupun air mata yang keluar daripada mata ataupun air mata yang keluar ni hanyalah sebesar Allahumma salli ala Muhammad kepala lalat. Kerana apa? Kita teriak tu kerana apa? Kerana takutkan kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah, nanti kita tengoklah apa maksud definisi takut kepada Allah ni. Macam mana nak boleh rasa getarnya kita pada Allah hingga keluar air mata walaupun sebesar kepala lalat tu. Maka Nabi kata apa? Allah akan mengharamkannya dari siksaan api neraka. Allahu Akbar. Besarnya rahmat Allah. Kita teriak kerana takutkan Allah. Baik. Apa definisi ataupun apa makna kita teriak kerana takutkan Allah ni? Kerana takutkan Allah. Yang pertama tuan-tuan, kita teriak kerana mengenangkan bila dengar orang bercerita tentang azab neraka. Dengar azab neraka, ya Allah, aku macam mana nanti kita duk rasa ni. Jadi bila kita teriak dengan azab neraka, apa yang berlaku pada kita? Tuan-tuan, lepas tu kita akan fikir, maksudnya lepas pada tu kita nak buat baik kira nak buat amal soleh aja. Nak buat amal soleh, nak buat kebaikan, apa benda melibatkan hubungan dengan Allah, melibatkan hubungan sesama makhluk Allah, manusia sebagainya. Hasil daripada apa? Kita rasa aku tak mahu, ya Allah, takutnya aku dengan azab neraka Allah. Ataupun tuan-tuan, bila kita dengar orang bercerita ataupun kita membaca bila tentang sakitnya ketika sakaratul maut, sakit yang sakaratul nak mati, ya Allah. Jadi kita selalu berdoa nak mati dalam keadaan baik. Kita selalu berdoa nak mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Kita doa, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kena terima satu keadaan, semua orang akan melalui sakitnya mati. Allahu Akbar. Kita rasa, ya Allah, sakitnya mati, ya Allah, pemudahkanlah aku nak mati, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan baik, matikanlah aku dalam keadaan dipermudahkan, angkatlah sakit sakaratul maut. Kita duk ni, ada orang tuan-tuan bila cerita bab mati ayat mata berderu turun, teriak. Dia duk bayang, ya Allah. Ni kesan daripada kita dengar cerita, kita baca buku, dengar kita duk pergi mengaji ni, ustaz-ustaz sebagainya. Benda tu mendatangkan kesan pada kita. Kita boleh teriak. Yang ketiga, bila kita mengenangkan tentang azab kubur. Azab kubur. Bila ustaz-ustaz bercerita tentang azab kubur, ada orang dengar azab kubur ni, dia tak ada apa. Siap dia boleh tanya lagi. Dia kata, betul ke ada azab kubur ni? Siapa pernah orang duduk dalam kubur pernah main cerita kat kita kata azab kubur? Dah, orang yang baik ni, orang beriman ni, bila dia dengar saja orang cerita azab kubur, dan benda tu main daripada Nabi, tuan-tuan. Ustaz-ustaz ni hanya menyampaikan benda main daripada Nabi, benda main daripada Quran ni. Allah, dia rasa benda tu pasti berlaku. Dan dia duduk kat mana? Kedudukan dia macam mana? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang seterusnya tuan-tuan, takut pada Allah bila melibatkan mahkamah pengadilan di padang mahsyar nanti.
Macam mana kita nanti, ya Allah, kita duduk ni, Allah nak menilai kita. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Setiap satu benda, walaupun besar, biji sawi, darah besar, apa lagi besar apa, nak kata halus, sehalus-halusnya, semuanya dicatat dalam kitab peribadi kita, buku amalan peribadi kita. Jadi bila orang ni dia kata, ya Allah, macam manalah Allah nak hisap, Allah nak hitung, Allah nak nilai setiap satu daripada amalan kita, maka kesan daripada benda-benda itu dan mendatangkan kegentaran pada dia hingga mengalir air mata dia. Takutkan benda tu. Maka di sana Nabi kata apa? Ia boleh menyelamatkan diri orang yang menangis walaupun air mata yang keluar daripada mata dia sikit je, sebesar kepala lalat. Sebesar kepala lalat. Tu pun sebab teriak kerana takut pada Allah, maka dia boleh menghindarkan diri daripada azab neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya dengan siri Sapa Rohani, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kita nak sambung sebab Sapa Rohani ni dia tak lama tuan. Jadi kita nak pi lagi. Apa lagi tangisan berpahala tuan-tuan? Tangisan berpahala bila menangis bersyukur. Nah, kita menangis bersyukur, dapat satu-satu benda. Nah, dapat satu-satu benda yang Allah bagi pada kita. Nah, dapat satu-satu benda yang kita rasa subhanallah, nah Allah dah bagi banyak kebaikan. Nah, kita menangis bersyukur. Contoh tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebut ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam beribadah. Dia melihat dan merasai Rasulullah menangis tak isak-isak. Menangis tak isak-isak. Dan bila ditanya kepada Nabi tentang kenapa Nabi beribadah sungguh-sungguh, Nabi banyak beribadah sedangkan dia adalah Nabi, sedangkan dah dijamin syurga sebagainya, maka Nabi menyebut, salahkah aku untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maksudnya orang yang bersyukur ni dia tengok apa semua benda dalam hidup dia ni tuan-tuan, hidup dia ini semua adalah nikmat untuk dia. Nikmat untuk dia. Mata dia boleh melihat, alhamdulillah. Telinga dia tengok dulu kat diri dia ni, Allahu Akbar, banyak sangat. Terlalu banyak nikmat yang Allah bagi pada diri ni. Jadi Allah dia tengok benda tu. Jadi bila dia tengok pula lagi apa lagi, nikmat berkeluarga, nikmat masih ada ayah, ada mak apa sebagainya, nikmat ada kerja, nikmat makan berselera tuan-tuan, masih lagi berselera walaupun makan buka puasa bukan banyak mana pun atau bukan lok banyak pun, tapi orang yang beriman, bila dia duduk saya tengok benda tu, boleh mendatangkan kesan. Bila dia dengar cerita tentang nikmat-nikmat ni, Allah dia fikir tentang diri dia, tanpa sedar air mata mengalir. Walaupun sikit, itu juga insya-Allah boleh pahala. Sebab apa? Tanda syukur pada Allah. Kita boleh nikmat apa tuan-tuan? Biasa kita tengok bila orang dapat nikmat ni, Allah alhamdulillah. Saat susah ni, tiba-tiba dapat suatu benda yang tak sangka-sangka nikmat, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah bagi kepada aku saat ni, ya Allah aku memang perlu. Jadi dia nampak benda tu. Jadi yang ni panggil tangisan kerana bersyukur. Insya-Allah tangisan ini ataupun teriak ini berpahala. 2. Yang ketiga tuan-tuan, menangis menginsafi dosa. Ketika beribadah, ketika berdoa, ya Allah, kat tangan aku banyak dosa ya Allah, dosa dengan Engkau ya Allah, dah lama aku tinggal semayang dulu ya Allah, lah ni baru ingat nak qada ya Allah, lah ni ya Allah. Dia baru main rasa tu. Dia main duk fikir dosa-dosa dia, ya Allah, ampunlah aku ya Allah. Dosa sama ada yang aku sedar, aku tak sedar, dosa yang aku buat sama ada secara terang-terangan bersembunyi. Dia boleh main bila dia minta ampun pada Allah, menginsafi dosa dia tu. Tak sedar ayat mata turun berderu, minta teriak. Sebab apa? Banyak dosa yang dia buat tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia insafi dosa-dosa dia. Ya Allah, dosa aku dengan mak aku ya Allah. Ya Allah, dosa aku. Ya, dia sebut minta Allah ampunkan, minta Allah ampunkan, minta Allah ampunkan. Dan benda tu boleh tuan-tuan menjadi suatu pahala pada dia. Kerana apa? Kerana selepas dia minta ampun pada Allah, dalam diri dia berusaha nak buat baik. Buat baik. Dia bukan teriak saja, seronok-seronok teriak tuan-tuan. Tak ada dia seronok-seronok teriak berlakon lepas tu pergi buat baik jahat balik, tak. Dia boleh teriak tu tuan-tuan sebab apa? Dia duk teringat balik benda-benda dosa dia buat. Ini tangisan berpahala insya-Allah. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan, menangis ketika berharap minta tolong pada Allah. Minta tolong pada Allah. Tuan-tuan cuba tanya orang susah. Kita sendirilah, bukan tanya orang susah, kita sendiri waktu susah. Macam mana kita doa pada Allah? Sampai satu masa tuan-tuan, satu saat yang kita rasa susah dan tak ada siapa pun boleh tolong kita kecuali Allah. Kita tak sedar ayat mata turun. Ayat mata turun tuan-tuan. Ya Allah, aku tak ada duit ya Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Ya Allah,
tak dapat itu, tak dapat ini. Contohnya, ya Allah aku meniaga aku dah meniaga tapi tak ada pelanggan, ya Allah. Kita boleh minta waktu tu dalam keadaan duit tak ada, tuan-tuan. Dalam keadaan duit tak ada. Saya nak bagi contoh, tuan-tuan. Saya nak bagi contoh. Waktu mengaji dulu, tuan-tuan, ada saat saya tak ada duit, tuan-tuan. Saat saya tak ada duit. Cerita kita lah, cerita saat tak ada duit. Tak ada duit waktu tu duk fikir, ya Allah apa nak buat ni lah. Dah tak ada duit dah. Kita mengaji PTN tak masuk lagi, tuan-tuan, waktu tu. Jadi ya Allah, kita tak tahu nak buat macam mana. Kita tak tahu, tuan-tuan, nak buat macam mana. Last kali minta. Waktu minta, tuan-tuan, dia lain. Kita minta tolong pada Allah dengan doa lepas sembahyang. Biasa dengan doa lepas sembahyang dan keadaan minta sungguh-sungguh ke Allah. Air mata turun berderu, tuan-tuan. Turun berderu sampai kita, Allahu Akbar. Kita pun tak sangka, tapi memang kita harap sungguh. Harap sungguh ke Allah. Minta sampai teriak ni maksudnya harap sungguh lah. Dan kita yakin orang yang boleh minta ke Allah sampai teriak, itu tanda keyakinan dia pada Allah tinggi. Sebab apa? Tuan-tuan cuba perasan dalam keadaan kita tak ada apa-apa. Cuba kita doa. Mana kita rasa nak teriak? Sebab kita rasa doa macam sekadar doa lah. Minta ke Allah juga. Tapi dalam keadaan kita tenang waktu tu, hidup kita tak ada apa-apa, relax. Jadi kita doa juga, adab kita dengan Allah kena sentiasa berdoa, minta pada Allah. Tapi yang ni, tuan-tuan, dalam keadaan kita perlu sangat. Kita perlu, tuan-tuan, pasti ada dalam hidup ketikanya kita perlu. Orang pergi Mekah, tuan-tuan. Tuan-tuan duk tawaf ke ataupun duk tengah ibadah ke, kita duk iktikaf dalam Masjidil Haram, tuan-tuan tengok berlambak orang duk teriak. Sambil angkat tangan teriak apa. Kita tak tahu, tuan-tuan, dia teriak tu banyak keadaan menginsafi dosa-dosa dia yang lepas. Dia teriak sebab bersyukur boleh pergi Mekah. Dia teriak sebab ada hajat dia nak minta, ya Allah. Dia tak tahu. Jadi semua tu tangisan yang boleh mendatangkan kebaikan dan benda itu akan jadi pahala, insya-Allah. Jadi yang keempat, tuan-tuan, menangis ketika minta ke Allah. Menangis kita minta. Ini adalah tangisan berpahala. Minta sebab apa? Kita bukan minta ke orang, kita minta ke Allah ni. Merayu sangat. Dan saat kita minta ke Allah ni, orang yang teriak minta ke Allah ni, tuan-tuan, waktu tu dia akan letak diri dia serendah-rendahnya. Tak ada dah satu kuasa yang boleh tolong dia kecuali Allah. Waktu tu dia rasa tawakal dia habislah pada Allah. Baik. 4. Yang kelima, apa lagi teriak berpahala ni, tuan-tuan? Teriak ketika bersabar menghadapi ujian. Ketika bersabar menghadapi ujian. Contoh, tuan-tuan, saya ambil contoh. Contoh ujian apa ataupun satu cabaran hidup lah. Contoh ada di kalangan mungkin sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang menonton ni, sekarang ni contoh, tuan-tuan, Allah uji kesakitan. Allah uji kesakitan. Di saat dia menangis, tuan-tuan, menangis bukan menangis merungut. Aduh, sakitnya ya, sakit, aduh. Dia bukan menangis merungut. Dia menangis sabar atas ujian yang Allah bagi pada dia. Minta sambil dia sakit tu, ya Allah, engkau yang datang sakit, engkau lah yang datang kesembuhan. Dia minta ke Allah ni. Dia tetap minta ke Allah, tapi dalam keadaan kali ni dia bersabar dengan ujian. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, engkau datangkanlah ketabahan, engkau tanamkan ataupun kuatkan hatiku, ya Allah, untuk hadapi ujian kau ni, ya Allah. Jangan letakkan aku dalam golongan manusia yang merungut akan ujianmu, ya Allah. Dia sabar ni, tapi air mata berderu turun. Ibu-ibu yang mengandung nak melahirkan anak, adakah waktu nak lahirkan anak tu kadang sakit ni sampai meleleh air mata? Adakah meleleh air mata merungut? Tak. Tapi sedang berhadapan dengan ujian Allah, kesabaran nak melahirkan anak. Bukan menangis sebab duk pekik sana pekik sini, tapi bersabar atas usaha nak melahirkan anak. Ujian tu dah dapat anak, dia satu nikmat pula, menangis lagi, menangis syukur pada Allah sebab dapat anak. Nampak tak berapa banyak tangisan yang boleh mendatangkan pahala pada kita. Dan yang keenam, tuan-tuan, yang terakhir iaitu menangis apabila kita merindui. Rindu dekat orang-orang yang rapat dengan kita, ahli keluarga kita. Rindu kepada orang-orang yang kita boleh rindulah. Contoh rindu dekat mak kita, rindu ke ayah kita. Rindu tu rindu yang berpahala, rindu kepada adik-beradik kita. Dan paling utama, contoh kalau manusia ni kita rindu pada Rasulullah. Dengar cerita bab Rasulullah tak sedar air mata meleleh. Orang cerita bab Rasulullah, cerita tentang perjuangan Rasulullah, cerita tentang liku-liku kehidupan Rasulullah, cerita tentang kehidupan Rasulullah, air mata turun meneru ni, rindu, tuan-tuan. Lalu di depan bila pergi Mekah, pergi umrah, ni ada sahabat-sahabat mutawif juga yang bersama dengan saya malam ni. Kita pergi lalu depan makam Rasulullah, Allah ayat mata turun sambil duk berselawat. Sebab apa? Rindu kat Rasulullah, nak jumpa sangat Rasulullah. Ni rindu dekat apa? Contoh ni, kita berpisah dengan kawan kita, dah lama dah sebagainya. Jadi rindu ni, rindu yang mendatangkan mengikat hubungan kasih sayang
Yang tu adalah tangisan, kita rindu sampai teriak, teringat. Yang jadi salah bila kita rindu pada orang yang boleh hanya akan menjadi asbab untuk berlaku kemaksiatan. Contoh, girlfriend rindu kepada boyfriend ke boyfriend rindu kepada girlfriend. Benda tu boleh, bukan benda yang bagus, bukan benda yang baik, benda yang dilarang agama. Tapi kalau rindu pada orang-orang yang dibenarkan agama, rindu pada mak ayah, rindu pada isteri, pada suami, rindu pada anak-anak, rindu ke anak-anak, fikir, ya Allah, raya ni tak balik, ya Allah, rindu ke adik-beradik, ya Allah, kalau tidak waktu raya ni, contoh, teringat sampai kadang-kadang meleleh yang mata teringat. Yang ni rindu yang ataupun menangis yang berpahala. Maka yang dapat saya gariskan itu tuan-tuan 6 benda rindu pula dah, menangis yang boleh mendatangkan pahala. Kerana apa? Menangis ini akan menjadikan kita baik, akan menjadikan kita lebih baik, akan menjadikan kita bertambah baik. Maka insya-Allah benda-benda yang mendatangkan kebaikan, ia akan diganjari dengan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa dia yang 6 ni tuan-tuan? Yang pertama, kita menangis sebab takutkan Allah, takutkan azab Allah, takutkan takutkan azab Allah, takutkan siksaan Allah sebagainya. Kita takut, jadi kita menangis. Yang kedua, menangis bersyukur. Menangis bersyukur Allah bagi pelbagai nikmat. Setiap kali dapat nikmat, kita menangis bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saat ni memang aku perlukan benda ni ya Allah. Menangis. Yang ketiga, menangis kita menginsafi dosa kita yang banyak yang kita dah buat tuan-tuan. Yang keempat, menangis berharap dan minta tolong pada Allah. Yang ni ramai, yang ni selalu berlaku dalam hidup kita. Bila kita minta tolong pada Allah, yang minta sungguh-sungguh tuan-tuan, tanpa kita sedar air mata mengalir. Air mata ni mengalir. Orang Kedah, orang Utara panggil mengalir lah, mengalir menangis, berpahala, insya-Allah yang datang pahala. Sebab apa? Kita akan yakin, membina keyakinan kepada pertolongan Allah. Yang kelima, menangis bersabar menghadapi ujian yang Allah bagi. Orang berniaga tak laku, kadang-kadang tengok bahan makanan bahan jualan tak habis banyak, air mata duk air mata. Sabar bagi kita sabar. Allah bagi ni ujian ada benda, insya-Allah. Jadi menangis tu benda yang akan menjadikan kita baik. Dan yang keenam, kita menangis merindui orang-orang, seperti kita menangis merindui Rasulullah, menangis merindui para alim ulama. Tengok bila perginya, bila seorang ulama kita, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus meninggal dunia, tak sedar air mata mengalir. Kita teringat dia, banyak ilmu-ilmu yang dia kongsi sebagainya. Dia bukan kenal kita pun, tapi kita rindu kat dia, rindu perkongsian ilmu dia apa sebagainya. Ini rindu-rindu yang boleh mendatangkan kebaikan pada kita, dan merindu dan menangis ini yang boleh mendatangkan kebaikan pada kita. Dan sekaligus insya-Allah dengan izin Allah, Allah juga yang maha kaya, yang maha memberi ganjaran. Bila menangis yang menjadikan kita bertambah baik, menjadi lebih baik, maka di sana ada pahalanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar ini untuk Sapa Rohani pada malam ni. Jadi tuan-tuan, kita nak akhirkan sesi kita ni. Macam biasa tuan-tuan, kita nak berzikir balik. Zikir semula, zikir tenang hati. Zikir tenang hati, zikir nak pasak dalam diri kita. Every single thing, cakap orang putih sikit, every single thing kita kena serah kepada Allah, kena balik kepada Allah, kena menyerah segalanya pada Allah. Di samping kita usaha, betul kita usaha, tetapi kita kena yakin bahawa Allah lah sebaik-baik pemberi, sebaik-baik penjaga kita, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang mengurniakan segala-galanya pada kita. Allah lah. Apa dia zikir dia tuan-tuan? Jadi kita sama-sama sekali lagi tuan-tuan. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Allah, cukuplah Allah bagiku, cukup.
Sebagai apa tuan-tuan? Dia sebagai penjaga kita. Dialah sebaik-baik penjaga kita, sebaik-baik yang memberi perlindungan pada kita, sebaik-baik yang menolong kita di saat kita susah. Dialah sebaik-baiknya. Dialah tempat terbaik untuk kita minta pada apa juga untuk urusan kehidupan kita. Maka tuan-tuan, bila kita selalu laungkan, teman-teman kalau tengah malam tuan-tuan, sambil-sambil kita tidurkan anak, sambil-sambil kita duduk saja tengah malam, contoh lepas kita bersolat ke, lepas baca Quran, bacalah zikir ulang-ulang. Tuan-tuan, soal surah sedap tak sedap tu kita catat belakang, tapi percayalah, saya tak tahu tuan-tuan, insya-Allah, saya tak bagi jaminan lah, tapi insya-Allah dengan izin Allah, tuan-tuan, zikir benda ni dalam keadaan tuan-tuan seorang-seorang duduk atas tikar sejadah ke, ataupun sambil-sambil dengan tuan-tuan ingat ataupun mentadabbur, menghayati makna dia, insya-Allah benda tu dia akan datang kesan tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, last sekali lagi kita zikir sama-sama. Dia tak banyak, hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia ulang itu je. Cuma bila lagu dia ni dia sayu sikit lah. Baik, hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Sapa Rohani kita berhenti di sini untuk malam ni. Sapa Rohani #pakat-pakat peringat. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan pakat-pakat share. Pakat-pakat share tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan dia ada manfaat untuk kita semua dan ramai manusia. Untuk kita ramai-ramai tuan-tuan. Tuan-tuan tak seronok masuk syurga seorang-seorang. Guru saya kata apa? Tak seronok masuk syurga seorang-seorang. Kita nak masuk semuanya umat Muhammad, umat Nabi Muhammad ni, kita nak semuanya masuk syurga. Jadi cara dia apa tuan-tuan? Menjadi tanggungjawab kita untuk mengajak manusia membuat baik. Dia bukan tanggungjawab ustaz saja tuan-tuan, tanggungjawab semua, mengikut kemampuan dan kemahuan masing-masing untuk ajak manusia ramai-ramai terus beri kesedaran, terus mengingatkan tentang kebaikan, supaya kita semua satu masa nanti bila di depan Allah, Allah ganjarkan pada kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tuan-tuan. Ingat, Sapa Rohani setiap malam pukul 11 malam, insya-Allah. Apa dia hashtag dia? Pakat-pakat peringat. Dan saya nak ajak tuan-tuan pakat-pakat share. InsyaAllah kita pakat-pakat buat kebaikan. Ada, mudah-mudahan ada ganjarannya buat kita bersama. Itu saja tuan-tuan untuk malam ni. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada guru-guru yang melihat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Terima kasih kepada yang mungkin baru pertama kali mengikuti Sapa Rohani. InsyaAllah malam esok dengan tajuk yang seterusnya. Malam ni kita tak beritahu. Dah 2-3 malam kita beritahu tajuk yang ni. Malam esok tuan-tuan juga cerita juga tentang kebaikan. Apa lagi kebaikan yang kita boleh buat? Malam ni kebaikan menangis. Kelebihan menangis yang boleh mendatangkan pahala, insya-Allah. Malam esok kita tunggu apa lagi perkara yang kita boleh buat selagi mana Allah izinkan roh kita berada di dalam diri kita. InsyaAllah kita nak supaya hidup kita diisi setiap detik masa saat diisi dengan kebaikan. Itu saja yang baik daripada Allah. Salah silap saya mohon keampunan Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.